Terdapat sebuah jalan di Philadelphia di mana orang ramai berdiri kaku di kaki lima, terkulai seperti anak patung yang pecah. Mereka tidak jatuh, mereka tidak berlari, mereka hanya kaku di tengah hari. Mata terbuka, badan bergoyang perlahan. Mereka tidak tidur atau sedar, tersekat di suatu tempat di antaranya. Penduduk tempatan telah lama terbiasa melangkahi mereka dan hanya menjalankan perniagaan mereka. Ini Kensington dan di sini tinggal ribuan orang yang tidak lagi menyerupai manusia. Ini bukan filem, ini bukan negara miskin. Ini adalah salah satu bandar terbesar di negara terkaya di planet ini. 50 tahun yang lalu, kilang-kilang berdengung di sini, seluruh keluarga bekerja, anak-anak pergi ke sekolah. Kemudian kilang-kilang ditutup satu demi satu dan seluruh kawasan kejiranan perlahan-lahan mula runtuh dari dalam. Hari ini, ia adalah pasar dadah terbuka terbesar di seluruh pantai timur negara. Beratus-ratus orang tinggal betul-betul di jalanan, di dalam kemah-kemah yang kompang-camping, di antara sampah dan jarum yang dibuang. Pada tahun 2022 sahaja, lebih daripada 1,400 orang meninggal dunia di sini akibat dos berlebihan. Itu bermakna hampir 4 kematian setiap hari sepanjang tahun tanpa henti 7 hari seminggu. Berpuluh-puluh panggilan ambulans dibuat di sini setiap hari. Kru menghafal alamat ini. Kadangkala mereka datang ke tempat orang yang sama beberapa kali dalam seminggu. Selama lebih daripada 3 dekad, wabak ini telah menghakis kawasan kejiranan ini secara senyap-senyap. 3 generasi di jalan yang sama, setiap satu memulakan kehidupan dengan peluang yang lebih kecil berbanding yang sebelumnya. Satu bahan yang memusingkan badan keluar masuk telah muncul di Kensington. Ia dibuat untuk kuda, untuk menenangkan mereka sebelum pembedahan. Dan kini orang ramai menyuntik diri mereka dengannya. Bahan ini dipanggil Tran. Ia pada asalnya dicipta untuk haiwan besar, lembu dan kuda. Ia tidak pernah diuji pada manusia dan tidak bertujuan untuk kegunaan manusia. Apabila Tran memasuki seseorang, daging mula mereput hidup-hidup. Luka terbuka muncul di seluruh badan, walaupun di tempat yang tidak pernah diberikan suntikan. Badan itu sendiri musnah. Doktor mengatakan mereka tidak pernah melihat luka seperti itu sebelum ini. Ia merebak sangat dalam, hingga ke ligamen, kadangkala hingga ke tulang. Sesetengah pesakit perlu diamputasi anggota badan. Seorang lelaki memberitahu pemberita, lukanya tidak sembuh selama lebih daripada 21 bulan berturut-turut. 21 bulan, lubang terbuka di badannya yang tidak dapat ditutup. Tran ditambah kepada bahan lain secara rahsia, tanpa amaran dan tanpa label. Seseorang menyangka dia mengambil satu perkara, tetapi mendapatnya juga. Mereka tidak mempunyai pilihan. Badan berhenti berfungsi, tetapi tidak berehat. Ia perlahan-lahan merosot. Orang itu terbangun dengan luka baharu dan tidak memahami asal-usulnya. Kemudian suntikan lain dan perkara yang sama berlaku lagi. Menjelang 2018, dos berlebihan telah menjadi punca utama kematian di kalangan gelandangan di bandar ini. Sejak itu, percubaan telah dibuat untuk membalikkan trend ini, setakat ini tidak berjaya. Tranquility, sejenis ubat penenang kuda yang mereputkan manusia hidup-hidup, tidak diharamkan selama bertahun-tahun. Ia boleh didapati secara sah di mana-mana kedai haiwan peliharaan. Ia dijual secara terbuka sebagai produk haiwan peliharaan. Tiada siapa yang memantaunya. Peniaga dengan cepat menyedari ia murah, mudah didapati dan menjadikan dosnya tahan lebih lama. Suplemen yang sempurna jika anda tidak peduli dengan nyawa orang lain. Ketenangan ditemui dalam 91% pil dan serbuk jalanan di Philadelphia. Ini bukan kes terpencil, ia hampir seluruh pasaran. Orang ramai membeli satu perkara, tetapi di dalamnya terdapat bahan yang sama sekali berbeza. Ketenangan telah dikesan di 48 daripada 50 negeri. Ia merebak ke seluruh negara secara senyap, tanpa panik, tanpa menjadi berita besar. Ia kebetulan berada di mana-mana pada masa yang sama. Terdapat satu lagi perincian, penawar biasa untuk dos berlebihan tidak memberi kesan langsung kepada ketenangan. Jika seseorang mati akibat bahan ini, doktor tidak dapat menyelamatkan mereka menggunakan kaedah biasa. Agensi Penguatkuasaan Dadah Persekutuan telah menamakan penenang sebagai salah satu ancaman paling menakutkan dalam sejarah negara. Mereka menamakannya, menandakannya. Orang ramai terus mati. Saintis masih belum tahu dengan tepat mengapa penenang memusnahkan kulit begitu cepat. Terdapat teori, tetapi tiada jawapan yang terbukti. Bahan ini beberapa langkah ke hadapan berbanding sains. Kebanyakan penenang diimport dari negara lain sebagai bahan kimia perindustrian, merentasi sempadan, melalui pelabuhan dan melalui pos. Mengharamkan ini telah terbukti jauh lebih sukar daripada yang dijangkakan pada mulanya. Video dari jalan-jalan di Kensington telah mendapat jumlah tontonan lebih 300 juta di seluruh dunia. Lebih daripada banyak tontonan global. Kesakitan orang lain telah menjadi kandungan orang lain. Seluruh genre telah muncul, blogger mengembara ke sana khusus untuk merakam orang yang nazak dari dekat. Ia dipanggil pelancongan dadah. Ada yang mencari rezeki yang lumayan daripadanya. Setiap bulan, orang ramai di seluruh dunia mencari perkataan zombie lebih daripada 3,600 kali dan nama jalan ini berdekatan. Tragedi orang lain telah menjadi pertanyaan carian dan jenama dalam talian.
Kerajaan di seluruh dunia sedang mengkaji kawasan kejiranan ini sebagai amaran kepada diri mereka sendiri. Jerman, Meksiko, Indonesia, semua orang memerhati dan bertanya soalan yang sama. Bagaimana ini boleh berlaku di negara kaya? Penduduk tempatan mengatakan mereka telah berhenti memakai kasut terbuka di luar. Mereka takut terpijak jarum. Mereka hidup dengan ini setiap hari, tetapi tiada siapa yang membuat video mengenainya. Seorang wanita pergi bekerja di luar negara kerana dia tidak tahan menontonnya lagi. Dia kembali untuk menemui neraka yang sama. Dia berkata, kami memberi makanan dan simpati. Mereka memulihkan ketakutan kami untuk meninggalkan rumah kami. Wartawan dari seluruh dunia datang, membuat laporan filem, menerima anugerah dan pergi. Tetapi orang-orang di jalan ini kekal. Laporan berakhir, kehidupan mereka diteruskan. Setiap kanak-kanak yang membesar di kawasan kejiranan ini menyaksikan semua ini sejak kecil. Mereka sama ada sudah terbiasa dengannya atau melarikan diri. Bagi kebanyakan orang, tiada satu pun yang lain. Di Kensington, beribu-ribu orang terperangkap di bawah pengaruh Tranquility, sejenis racun kuda yang bernanah di dalam badan dan enggan melepaskannya. Lebih suka untuk membebaskan diri daripada bahan lain. Penarikan diri daripada Tranquility bukan sekadar kesakitan. Ia adalah panik, kebimbangan yang semakin meningkat dan perasaan bahawa badan anda sedang hancur berkecai. Seorang yang pulih berkata ia lebih teruk daripada berhenti menggunakan heroin dan fentanyl pada masa yang sama. Sukarelawan dan petugas perubatan bekerja di jalanan, merawat ulcer, mengedarkan penawar dan membantu orang ramai mencari tempat tinggal. Setiap bulan, beratus-ratus orang bersetuju untuk cuba memulakan semula. Pada tahun 2024, pihak berkuasa merobohkan sebuah kem gelandangan. Mereka mengalihkan kemah-kemah dan memindahkan orang ramai ke tempat perlindungan. Dalam beberapa minggu, kebanyakan mereka kembali ke tempat yang sama. Kerana masalahnya bukan kemah. Ia berada di dalam kesakitan, trauma dan ketagihan yang tidak dapat diubati dengan jentolak. Menghilangkan imej itu mudah. Menghilangkan puncanya adalah cerita yang sama sekali berbeza. Selama 18 tahun, bandar ini akan menerima kira-kira $200 juta dalam tuntutan mahkamah terhadap pengeluar bahan-bahan ini. Jumlah yang besar. Berapa banyak nyawa yang sebenarnya akan diselamatkan masih belum dapat dilihat. Mereka yang terselamat mengatakan perkara yang sama. Ada seorang yang tidak berputus asa dan pergi. Bukan program, bukan wang, bukan undang-undang. Hanya seorang yang masih hidup yang kekal dan tidak berhenti percaya. Kensington, ini bukan tentang Amerika yang jauh. Ini adalah tentang apa yang berlaku apabila sistem rosak dan orang ramai ditinggalkan sendirian untuk menghadapi kesukaran. Langgan saluran dan tonton episod lain, ini penting.